إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وعلمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah di atas segala nikmat. Hari ini nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat hidayah taufik yang berada kita di rumah Allah, yang kita boleh membarui iman kita. Iman ini kena baru semua, kena kilat. Jadidu imanakum, membaru semua iman kita. Bila ada ajar kita asyhadu an la ilaha illallah 5 kali sami ya ada kita jawab wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita sendiri pun duk baca tasyahud dalam sembahyang asyhadu an la ilaha illallah. Nah, sampai akad jari. Itu maknanya baru iman kita. Atau kita pun dengan iman kita boleh bangun, tolak kita mai ke rumah Allah, dan insya-Allah dengan kekuatan, dengan taufik hidayah Allah, rahmat Allah, boleh kita buat ibadat, boleh meningkatkan iman. Nak terus tambah iman kita dengan ibadat, jadilah kita sembahyang, kita bergantung dengan Allah, minta dengan rahmat bila masuk rumah Allah. Atau kita minta hidayah dalam sembahyang kita tadi, sampai kita ungkapkan beberapa perkara yang wajib dalam sembahyang kita. Mari dengar Quran pula. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila kita dibaca Quran pula, sampai kita baca sendiri, orang baca, kita dengar, insya-Allah apa yang disebut dalam surah Al-Anfal, dia akan menambah iman kita pula. Jadi kalau iman ni beberapa darajat, mulanya takut, harap, atau akhirnya akan jadi lazat ibadat kita, halawatul iman. Tak boleh ni dah jadi lazat ibadat kita, insya-Allah lepas halawatul iman. InsyaAllah kita sambung ayat yang kita baca kemarin, surah Al-Haqqah. Berapa hidayat yang kita telah mempelajarinya. Di antaranya ayat kata bangkit, hidup semula, dan balasan Allah ni tetap ada, sama ada di dunia dan di akhirat. Ayat kata kaum dulu hendak lawan Nabi, kaum Samud, kaum Ad. Mari kita baca pula Fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikat. Wal mu'tafikat ni orang tu yang balik bumi, iaitu kaum Nabi Lut. Di mana? Kaum Nabi Lut ni di Palestin, dekat dengan Palestin, dengan Jordan, bumi yang telah dibalik yang menjadi laut mati, yang dia anak saudara Nabi Ibrahim. Sampai hari ini kita sambung ayat 2 ayat lagi deh. Sebelum Tuhan nak cerita pasal peristiwa hari kiamat. Peristiwa hari kiamat. Ayatnya berbunyi, Inna lamma taghal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'asaw rasul rabbihim fa'akhazahum akhzatar rabiyah. Iaitu doa cerita kaum-kaum tadi. Mereka masing-masing berderhaka pada Rasul yang diutuskan oleh mereka. Kaum Ad tahta Nabi Hud, kaum Samud tahta Nabi Saleh,
Kaum Madian tu kata Nabi Syuaib. Nah, kaum sebelum pada Nabi kita Muhammad mari. Fa akhazahum akhzatar rabiyah. Lalu Allah menyiksa mereka dengan azab yang sentiasa bertambah. Siksa bukan setakat habis mati, tapi rohnya pula disiksa dari azab alam barzakh. Supaya Fir'aun, Qarun, wudu yang akan disiksa sampai ke neraka. Terus ayat sebelah kita baca begini, insya-Allah 2 ayat. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Sesungguhnya kami, iaitu Allah, tak kala air bah. Bila air bah ni bah besar, dia panggil tufan. Air bah ni berlaku pada Nabi Nuh dan umat dia. Melampaui had air tadi serta menggelamkan gunung ganang, telah mengangkut serta menyelamatkan nenek moyang kamu dalam bahtera yang Nabi Nuh. Hamalnakum fil jariyah. Dalam bahtera tu pula bergerak laju pelayarannya, iaitu Nabi Nuh alaihi salam. Cerita Nabi Nuh ni panjanglah pula kita mengaji surah Nabi Nuh, ada surah Nuh, surah Hud, banyak cerita, banyak tempat ada cerita Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh ni start dia berdakwah kalau yang Allah cerita kemarin. Maka kita dengan puak hak mula-mula sembah Allah, generasi yang keluar sembah gama-gama, iaitu mari buat patung, lepas tu berdamping diri kepada Allah, lepas tu akhir-akhir tak sembah Allah, sembah patung tu. Nama patung-patung besar dia apa dia? Wa qalu la tazarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghus wa ya'uq wa nasra. Ada surah Nuh, nanti kita akan belajar cerita dia macam mana, tak sampai lagi deh. Dalam surah Hud saya cerita Nabi Nuh, banyak doa-doa direkodkan dalam Al-Quran, doa Nabi Nuh. Di antara doa dia dakwah Nabi, kaum dia berapa lama? 950 tahun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa 50 ama. Kami hantar Nabi Nuh kepada kaum dia, dakwah kaum dia 950 tahun. 10 generasi kita. Lamanya deh. Apa dia hak beriman dengan Nabi Nuh? Tak lama. Nabi Nuh alaihi salam, di antara doa dia, Rabbi inni da'autu qawmi laylan wa nahara. Ya Allah, Tuhan, aku dah dakwah kaumku siang malam. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tak ada tambah apa doa aku pakai lagi. Fa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Maka ambil jagung tutup telinga. Wastaghshaw thiyabahum, pakai selimut, pakai paling punggung, pakai lagi. Lepas tu kata Nabi Nuh ni bodoh. Akhir sekali deh, itu doa-doa dia lah. Wa qul tastaghfiru rabbakum, dalam surah Nuh. Di antara akhir doa Nabi Nuh, dia berdoa apa? Rabbi la ta'baqala Nuh, Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Tuhan, tak usah ada orang kafir dalam kaum ini. La tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Sebuah rumah yang lebih ada. Innaka intazarhum yudillu ibadak. Kalau dok tinggal ada, dia akan menyesat kamu hamba-hamba lain. Itu doa kasarlah. Doa Nabi Nuh ni beza sikit dengan doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Isa. Nabi Isa ya doa lah nak kaum dia. Ra in tu'azzibhum fa innahum ibad.
Hei Tuhan, kalau kamu nak azab kaum hamba-Mu, hamba-Mu belakang. Hak derhaka kamu ke hamba-Mu juga. Kalau mu nak ampun, fa innaka antal azizur hakim. Nak ayat kata ayat ni, Tuhan suruh kita tengok, perhati, tadabbur ayat hak Tuhan cerita pasal kaum dulu. Dalam Quran ni banyak. Salah satunya cerita yang telah disebut dalam Quran, Nabi dulu dengan kaumnya yang mendustakan Allah dan mendustakan Rasul dan mendustakan hari kiamat. Hamalnakum, Nabi Nuh dia berdoa. Di antara doa dia tu Tuhan terima doa dia. Dimulakan dengan malaikat lagi. Suruh terbaik pokok. Waktu orang ayat Quran. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu. Wa'rau. Dengan ajaran bimbingan para malaikat lah. Buat lagu mana perahu tak ada zaman tu, ada perahu kodok tak tahu deh. Lepas tu buat perahu tu royakkan Nabi. Fala tukhatibni fil ladzina zalamu. Kalau kita bahasa kita gambar lah, duk royak masa orang soleh kamu, duk nyanyi kamu, duk kata uduh kamu deh. Innahum mughraqun. Dalam surah Hud tadi, sungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Faham ni? Mati habis kafir. Wasna'ul fulka wasna'ul fulka wa kullama marra 'alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min. Buat perahu tu. Yang mari ya buat dia. Mari pasal tanya buat apa, mengajak nganyi. Buat perahu besar gini mo ya. Siapa nak naik? Dia nyanyi ke Nabi Nuh. Qala, Nabi Nuh jawab, in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Tak apalah nak mengejek aku, mengejek dia kata. Aku pun nak mengejek awak satu masa seperti mana kamu nak mengejek aku ni. Itu siapa masa tu dia kata dalam surah Hud. Bala siapa masa tu nak turun bala. Tuhan suruh Nabi Nuh ambil semua, kumpulkan orang-orang yang beriman dengan dia. Naik perahu belakang. Dia kata, awak naik perahu. Dalam surah Hud ayat 41. Kalau siapa nak baca kisah detail lagi hak Tuhan cerita ni, dalam surah Hud ayat 41. Surah Hud ni lepas pada belum pada surah Yusuf. Nanti yang baca sikit cerita dia. Nak sambung dengan apa hak Tuhan sebut. Wa ta'iyah hamalnakum fil jariyah. Hamalnakum fil jariyah. Hak Tuhan kata, Tuhan bawa kaum umat Nabi Nuh ni dalam perahu yang bergerak. Allah. Ayat 41. Saya kata mana? Wa qala irkabu fiha hatta idza jaa amruna wa farat an-nur. Nabi Nuh terus bekerja sehingga apabila datang hukum kami untuk binasakan mereka dan air memacuk dari muka bumi. Zaman Nabi Nuh bukan hujan saja dah. Air dalam tanah pun tubik. Mencuk daripada muka bumi yang menandakan kedatangan tufan. Kami berfirman kepada Nabi Nuh, qul nahmil fiha min kullin zawjayn itsnain. Bawalah dalam tentera itu dua daripada tiap-tiap jenis hayawan, jenis kata dan betina, dan bawalah ahlimu kecuali orang-orang yang tak saya berimeh. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tak berimeh ramah, tak ramah hak berimeh dengan dia. Kalau kira 950 tahun, hak berimehnya berapa orang yang disebut dalam tafsirnya
40 atasnya 40 pasal 40 orang dia sebut perahu tadi Tuhan ajar Nabi Nuh wa qala rakabu fiha, dan ketika itu berkatalah Nabi Nuh kepada pengikutnya yang beriman, naiklah perahu dengan nama Tuhan kamu, bismillahirrahmanirrahim. Qiraat hafaz dia baca majri, tak ada baca majri, tak ada baca majra, dia bacanya imalah majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dengan nama Allah bergerak lajunya dan berhentinya, sungguhnya Tuhan kamu adalah amat pengampun lagi amat mengasihani. Perahu tadi bila naik belakang, wahiya tajri bihim fi maujin kal jibal, kata fil jariyah tadi. Dan perahu yang bergerak lagu mana? Bergeraknya perahu tadi, bahtera itu bergerak laju membawa mereka dalam ombak. Fi maujin, dalam ombak, kal jibal, supaya bukit ombak. Tak pernah tengok kita lah kau deh duduk tepi patah, pernah tengok ombak supaya bukit? Tak pernah tengok deh. Aku tak pernah tengok deh ombak yang tak ombak supaya bukit. Tapi pernah tengok masa tsunami hari itu ke deh, ombak mari supaya bukit kan. Racau Phuket, racau Krabi, racau Aceh, racau hok deh. Ombak mari supaya bukit. Tinggi mana ombak? Orang terkejut lah kau dah. Begitulah Nabi Nuh dengan fil jariyah ayat sebut tadi deh. Allah. Wa nada Nuh ibnahu. Nabi Nuh panggil, ya bunayya arkam ma'ana. Wa nada Nuh ibnahu wa kana fi ma'zili, ya bunayya arkam ma'ana. Dalam qiraat kata dah pernah baca wa nada Nuh ibnahu. Pelabuhan hamzah wasal bertemu dengan tanwin bertemu dengan hamzah wasal, pelabuhan iwad. Lepas tu ya bunayya kam ma'ana, ba tu tak bunyi lah dalam surah Hud tu. Nah, dia masuk dalam idgham mim tu. Naik perahu mari naik sekali dengan ayah ni, dia kata. Jangan duduk sekali dengan orang kafir, jangan duduk sekali dengan orang kafir, nanti tergelak. Oh, anak dia jawab sedap kan. Anak yang kata qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya naik kali dengan ayah tu, saya merinding. Nak khabar bukit kata. Aku nak panjat bukit supaya selamat aku daripada air. Qala la 'asimal yawm. Hari ni tak ada nak selamat kamu dah. Illa man rahim, kecuali orang yang Allah bagi rahmat, orang beriman. Wa hala bainahumal maut, dengan itu dengan serta-merta ombak itu pun memisah antara dia keduanya, ayah dia dengan Nabi Nuh dengan anak dia. Wa kana minal mughraqin, orang-orang itu pun tenggelam mati. Ini tak ada salah orang kafir. Tadi dia agak berdoa dia, habis orang kafir, tinggal ada atas perahu tu ya. Sebab tu dalam ayat surah ni kata wa hamalnakum fil jariyah, kami bawa mereka tu semua tu dalam perahu yang bergerak. Tu ayat kita belajar pagi ni. Mudah-mudahan apa pengajaran yang besar untuk kita sambil tahu dalam dua ayat ni. Linaj'alaha lakum tazkirah, kami lakukan demikian untuk kami menjadikan peristiwa itu satu pengajaran bagi kamu, pengajaran untuk kita. Wa ta'iyaha, dan untuk didengar serta diambil ingat oleh orang yang ada telinga. Uzunun wa'iyah, orang yang nak ambil pengajaran. Ramai orang dengar cerita binasa tapi tak ambil pengajaran apa deh. Tengok peristiwa tsunami apa, tak ada ambil pengajaran apa. Pengajarannya banyak sekali dalam surah cerita Nabi Nuh. Lepas ni baru tu kita faiza nufiqa fis-sur. Lepas tu akan apabila tu sangkakala dua kali lah. Faiza nufiqa fis-sur dalam Quran banyak. Faiza nufiqa fis-sur fa idza hum min
alal ajdasi ila rabbihim yansilun. Dan surah Yasin. Wa nufiqa fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Dalam surah Zumar. Fa iza banyaklah Quran. Fa iza sama'u saqqat. Fa iza zulzilatil ard. Itu peristiwa kiamat yang akan dicerita oleh Allah. Bagaimana nak berlaku mula-mula kiamat. Pengajarannya dalam surah cerita Nabi Nuh tadi juga. Seorang Nabi tak boleh hidayah ke anak dia. Hidayah makna nak taufik iman. Hidayah nak tunjuk apa? Adilalah wal irsyad. Nabi sendiri itu tak boleh berhidayah ke ayah dia. Ke pak saudara dia. Innaka la tahdi man ahbabta. Tapi Nabi disebut dalam Quran, innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Kamu akan jadi petunjuk. Hidayah situ makna petunjuk. Quran ni hidayah. Zalikal kitab hudan lil muttaqin. Ayat Allah baca tadi, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Hidayah itu makna tunjuk jalan. Tunjuk jalan. Ni masuk neraka turut apa ni? Hak ni masuk syurga. Hak ni turut Nabi, turut Quran, turut akan pergi jalan ni. Kalau nak hidayah semua bukan taufiqul iman bil mar'i, bukan Nabi. Nabi boleh beri hidayah ke bini dia. Boleh. Nabi Lut, bini dia, Nabi Nuh disebut dalam surah Tahrim. Wa masalu imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Nabi anak dia tak boleh beri hidayah. Supaya kita juga kena royak, kena ajar, tak daripada mengandung. Siapa beranak, bubuh buka mulut dia, tebal dia telinga. Lepas tu didik, kena ajar tanya berhenti Wahwa ya'izuhu dalam surah Luqman tu. Wahwa ya'izuhu. Kena ajar sama, royak sama, baik dengar sama. Bukan baik sekali kau beranak tu, tak lah. Kena gerak sama tidur dia. Bangun dah kau subuh, tanya sama dia. Itulah pengajaran yang ringkas yang kita belajar pagi ini dari surah 3 ayat dari surah Al-Haqqah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.